Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini adalah pendedahan daripada polis Diraja Malaysia berkaitan dengan Mr. H. Ketua Polis Negara akhirnya buka mulut dan menyatakan kebenaran yang kita tunggu-tunggu selama ini. Siapa Mr. H? Akhirnya diketahui oleh polis Diraja Malaysia. Siapa dia? Kita akan tahu tak lama lagi. Polis akan rakam keterangan Mr. H. Maknanya, polis Diraja Malaysia ataupun polis telah pun mengetahui identiti Mr. H ini kerana bakal dipanggil memberi keterangan. Polis akan merakam keterangan individu yang dinamakan sebagai Mr. H yang didakwa ada kaitan dengan video tular perbualan individu mirip bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof dengan seorang kaki tangan JKOM. Tanpa mendedahkan identiti Mr. H itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata individu tersebut dipanggil selepas pihaknya menerima maklumat daripada Muhammad Agus ketika diambil keterangan semalam. Ada beberapa individu lagi akan dipanggil dalam masa terdekat, katanya ketika dihubungi di Kuala Lumpur hari ini. Muhammad Agus tampil di Ibu Pejabat Polis daerah Kajang semalam bagi memberi keterangan kali kedua berhubung kes video perbualan mirip dirinya dengan seorang kaki tangan JKOM. Ketika keterangan tersebut diambil, Muhammad Agus dilaporkan berkata telah mendedahkan identiti individu digelar Mr. H yang dikaitkan dengan kes berkenaan kepada polis dan turut membuat laporan terhadap pemilik akaun TikTok Raja Petra susulan penularan satu video TikTok yang mendedahkan maklumat peribadinya. Dalam perkembangan sama, Razarudin berkata pegawai JKOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani digesa tampil bagi membantu siasatan kes video tersebut. Setakat ini, tiada laporan polis berkaitan ancaman keselamatan dibuat oleh Wahab dan kita minta beliau tampil segera untuk membuat siasatan kes ini, katanya ketika dihubungi. Selain itu, Razarudin berkata pihaknya juga turut menjelaskan atau menjalankan siasatan berhubung kebocoran salinan laporan polis Muhammad Agus yang tular di media sosial. Beliau berkata siasatan telah dijalankan mengikut Seksyen 203E Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebelum ini juga tular menerusi media sosial video berdurasi 3 minit memaparkan perbualan secara dalam tarian antara lelaki didakwa mirip Muhammad Agus dengan seorang individu lain. Muhammad Agus pada sidang medianya Jumaat lepas di sebuah hotel di Bangi mendakwa video itu disunting dan telah membuat laporan polis berhubung perkara berkenaan. Siapa Mr. H? Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dua bekas pegawai didakwa, Menteri Besar Kedah tidak lagi boleh membungkam. Menteri Besar yang dinyatakan ini ialah Sanusi Maknor. Ini berkaitan dengan dakwaan, beberapa dakwaan yang melibatkan dua bekas pegawai tinggi ini yang dikatakan terlibat dengan rasuah menerima memberi. PKR hari ini mempersoalkan sikap membungkam Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor susulan tindakan mahkamah yang mendakwa dua bekas pegawainya berkaitan usaha sama pelumbungan unsur nadir bumi RII di negeri itu. Timbalan Setiausaha Agung PKR Muhammad Zakwan Mustafa Kamal berkata, pendirian Sanusi penting selepas pemimpin PAS itu sebelum ini menafikan dia menyalahgunakan jawatannya selaku Menteri Besar dan pengerusi Menteri Besar diperbadankan MBI berkaitan usaha sama pelumbungan unsur nadir bumi RII atau terlibat dengan kecurian RII. Sejak awal, Sanusi menafikan penglibatan dalam pelumbungan RII. Kini, dua pegawai memegang jawatan penting di bawah pentadbiran beliau
dituduh di mahkamah atas kesalahan meminta dan menerima rasuah. Jadi, kita nak lihat apakah pendirian Sanusi. Soalannya, adakah beliau mengetahui kegiatan dua pegawai itu? Kerana pegawai ini sangat dekat dengan beliau. Sekiranya dia tidak mengetahui tindak tanduk dua pegawai beliau, maka itu menunjukkan Sanusi tidak cekap dalam soal pentadbiran. Katanya kepada Malaysia Kini. Semalam, bekas setiausaha politik Sanusi, Muhammad Hilmi Abdul Wahab, didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas dua pertuduhan meminta dan menerima suapan berkaitan projek pelombongan REE di sekitar negeri itu pada Julai lepas. Muhammad Hilmi, 50 tahun, mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Bagi pertuduhan pertama, Muhammad Hilmi didakwa meminta suapan wang tunai berjumlah RM250,000 daripada pengarah syarikat kumpulan perlombongan REE Senin Berhad Liana Mamat atau Khalid, 40 tahun, melalui Syed Muhammad Syed Aluvi, 34 tahun. Ia sebagai dorongan bagi tertuduh yang ketika itu adalah setiausaha politik kepada Sanusi, membantu syarikat berkenaan mendapatkan kelulusan permohonan lesen perlombongan dan lesen penjelajahan REE di sekitar Kedah. Sementara itu, bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO MBI Kedah, Muhammad Sobri Osman, 63 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Alusta semalam terhadap dua pertuduhan, meminta dan menerima rasuah pada Mei lepas. Dia membuat pengakuan itu selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Rohatul Akmal Abdullah. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa meminta suapan wang tunai berjumlah RM4 juta daripada John Adbad P sebagai dorongan untuk membantu syarikat kumpulan perlombongan REE Senin Berhad menjalankan usaha sama perlombongan REE di Kedah melalui satu memorandum persefahaman MOU antara syarikat itu dengan MBI Kedah. Untuk rekod, Setiausaha Agung Saifuddin Nasution sebelum ini berkata, ketidakcekapan Sanusi dalam mentadbir urus kerajaan negeri Kedah adalah sebab berlakunya kecurian REE. Saifuddin berkata, sebagai individu yang memimpin kerajaan negeri, Sanusi sudah pasti diberikan taklimat dari semasa ke semasa berkaitan sebarang aktiviti melibatkan agensi di bawah kerajaan negeri, sama ada dalam mesyuarat Exco ataupun semasa sidang Dewan Undangan Negeri. Beberapa komen daripada netizen berkaitan dengan isu ini ialah mereka menulis, salah seorang netizen menulis, Brown Falcon kata semua mabuk kuasa kaki penipu. Mujahid kata, baru dapat perintah dah buat perangai makan rasuah. Apa nak jadilah, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Apa kabar semua? Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Tajuk berita hari ini dipetik daripada negaramerdeka.com. Panas. Bekas setiausaha politik Sanusi didakwa kerana rasuah. Apa yang jadi selepas ini? Kita akan nantikan. Bekas setiausaha politik kepada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur, didakwa di Mahkamah Session di sini hari ini atas dua tuduhan, iaitu meminta dan menerima rasuah berjumlah RM400,000 membabitkan unsur nadir bumi REE di negeri itu. Tertuduh Muhammad Hilmi Abdul Wahab, 50 tahun, mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan yang dikemukakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Saya faham mengaku tidak bersalah, katanya. Mengikut pertuduhan pertama, Muhammad Hilmi didakwa meminta suapan wang tunai berjumlah RM250,000 daripada pengarah syarikat kumpulan perlombongan REE Senin Berhad, Liana Mamat alias Khalid, 40 tahun, melalui Syed Muhammad Syed Aluvi, 34 tahun. Ia sebagai dorongan bagi tertuduh sebagai setiausaha politik kepada Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur,
membantu syarikat itu untuk mendapat kelulusan permohonan lesen pelombongan dan lesen penjelajahan RII di sekitar Kedah. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di Sunway Kiara Hills, Taman Sri Hartamas di sini pada 4 Julai lalu. Dia turut didakwa menerima suapan wang tunai berjumlah Rp150,000 daripada individu sama, iaitu Liana, bagi tujuan sama di sebuah restoran di Desa Sri Hartamas di sini pada 11 Julai lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk wang atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Saudara-saudara sekalian, sejak kemarin hingga pada waktu ini, isu ini menjalar di mana-mana. Ianya berkaitan dengan bekas setiausaha politik Sanusi yang telah didakwa kerana rasuah yang terkait dengan RII. Ada netizen bertanya, apa yang akan jadi selepas ini kepada Sanusi? Tidak tahu, kita pun tidak tahu apa pula pendapat anda semua. Adakah Sanusi juga akan didakwa? Kita pun tak tahu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Tajuk ulasan pada kali ini berkaitan dengan ramalan nujum. Nujum apa? Nujum politik. Yang mengatakan Madani cuma bertahan 3 atau 4 bulan. Tapi apa yang jadi? Tak menjadi ramalan itu. Haha. Jadi ada orang yang mula meroyan, ada orang yang mula rasa kepanasan, ada orang yang tak boleh duduk tenang, ada juga orang yang tak boleh tidur nyenyak. Manakan tidak, mereka dahulu sibuk meramalkan kononnya kerajaan perpaduan, kerajaan Madani akan hilang dalam masa 3-4 bulan sahaja. Tapi nampaknya sudah mencecah 1 tahun pada hari ini ataupun pada bulan November ini, dah mencapai umur setahun kerajaan perpaduan ini, bukannya menghilang, bukannya menjadi lemah, bahkan menjadi kuat. Ditambah lagi pula dengan ada 4 sokongan baru di Parlimen untuk Anwar Ibrahim. Jadi ramalan nujum Pak Belalang tu, ramalan nenek kebayan tu bukan untuk rupa-rupanya kerajaan perpaduan atau Madani, tapi untuk kerajaan ataupun untuk pembangkang pula, iaitu Perikatan Nasional, khususnya Parti Bersatu yang kelihatan sekarang makin tidak bermaya lagi dengan pelbagai masalah dalaman, juga masalah-masalah yang tertentu. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukanlah figura asing dalam politik Malaysia dan ketokohannya menerajui kepimpinan Kerajaan Persekutuan dalam tempoh setahun lepas terbukti dalam melakar lanskap politik baru dan memulihkan kepercayaan rakyat kepada prinsip demokrasi. Ahli Parlimen Tambun itu memegang tampuk kuasa pemerintahan tak kala politik tanah air berada dalam ketidaktentuan berikutan keputusan pilihan raya umum ke-15 julung kali menyaksikan tiada parti atau gabungan politik yang mendapat jumlah kerusi majoriti bagi membentuk kerajaan. Kebijaksanaan Anwar yang memimpin Pakatan Harapan PH berjaya meyakinkan Barisan Nasional BN dan parti politik gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS untuk bersama-sama menyertai pembentukan kerajaan perpaduan sekaligus membawa kestabilan dan meredakan suhu politik serta melicinkan urusan pentadbiran Putrajaya. Penganalisis politik Mujibu Abu Muiz berkata, dalam tempoh setahun ini, Perdana Menteri ke-10 itu berjaya memimpin kerajaan pusat tanpa tekanan politik keterlaluan,
maupun isu-isu berisiko yang mengganggu gugat pentadbiran negara. Kejayaan Anwar mengembalikan kestabilan politik bukan sahaja penting dalam meningkatkan keupayaan kerajaan, membawa lebih banyak kebaikan kepada negara, malah turut memulihkan kepercayaan rakyat pada sistem demokrasi yang sebelum ini dianggap sakit tenat, kata Pensarah Kanan Sains Politik Universiti Teknologi Mara UiTM dan fellow penyelidik Ilham Center itu kepada bernama. Mewarisi tampuk kepimpinan negara susulan gelora politik pasca pilihan raya umum ke-14 yang menyaksikan negara dipimpin 3 Perdana Menteri berbeza dalam tempoh kurang 4 tahun, pengerusi PH itu akhirnya atau awalnya dilihat berhadapan tugas sukar dalam mengemudi kestabilan bahtera kerajaan perpaduan. Ramai pemerhati politik serta penganalisis malahan pemimpin politik sendiri menjadi ahli nujum, meramalkan Anwar bersama barisan jemaah menterinya cuma akan bertahan 3 atau 4 bulan sahaja sebelum tenggelam di badai gelombang hijau yang dibawa gabungan pembangkang Perikatan Nasional PN. Kerajaan-kerajaan terdahulu pasca PRU 14 sentiasa dalam keadaan ragu-ragu mengenai keabsahan mereka. Kini, ragam politik tanpa henti itu tidak berlaku di bawah kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ada sokongan kuat di Parlimen. Jadi boleh fokus sepenuhnya pada pembangunan negara, kata Mujibu. Anwar mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri pada 24 November 2022. 5 hari selepas PRU 15 sebelum mengumumkan pelantikan 2 timbalan Perdana Menteri serta 28 ahli jemaah menteri dalam kerajaan perpaduan pada 2 Disember. Pensarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi di UiTM Kedah, Dr. Jazimin Zakaria menyifatkan Anwar yang juga Menteri Kewangan berjaya membentuk barisan kabinet dengan pengalaman luas dalam aspek pentadbiran. Ramai menteri heavyweight dalam kerajaan perpaduan, ini satu bonus dan hasilnya pelbagai dasar baharu seperti ekonomi madani dan lain-lain yang menyentuh kepentingan serta kebajikan rakyat berjaya diperkenalkan dalam tempoh singkat 1 tahun ini, katanya. Jazimin pada masa sama menyifatkan pendekatan pentadbiran Anwar dengan menekankan prinsip tata kelola baik selain terbuka dalam menerima pandangan maupun kritikan, berjaya menambat hati rakyat yang kini menganggap suara mereka lebih didengari berbanding pentadbiran terdahulu. Geostrategis dan fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategi Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan, berkata, anak jati Cherok Tokun, Pulau Pinang berusia 76 tahun itu berjaya menggilap semula nama negara di persada antarabangsa, menerusi ucapan pada pelbagai persidangan antarabangsa yang mendapat perhatian dunia, terutamanya ketika ini yang tegas dan lantang membela nasib dan hak rakyat Palestin ekoran konflik di Gaza. Perdana Menteri tanpa teks itulah Anwar, katanya sambil menggambarkan setiap ucapan pemimpin nombor 1 negara itu adalah lebih telus menzahirkan apa yang dirasakan daripada hatinya, sehingga acap kali mencuri tumpuan hadirin termasuk di arena global. Dengan optik segar, dinamik dan serba baharu yang dipamerkan Anwar, Azmi berkata tidak mustahil kerajaan perpaduan yang semakin matang dan kukuh ketika ini mendapat sokongan lebih ramai ahli parlimen pembangkang. Setakat ini, 4 ahli parlimen PN daripada Bersatu sudah menyatakan sokongan kepada pimpinan Anwar Ibrahim. Beliau kata, saya percaya selepas ini lebih ramai ahli parlimen akan menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Ini bukan sekadar soal nak dapatkan peruntukan, tetapi sifirnya surplus dan defisit, yakni peningkatan keyakinan kepada kewibawaan kerajaan perpaduan dan hilang keyakinan kepada pimpinan PN untuk menjadi pembangkang berwibawa, katanya. Dalam pada itu, langkah Anwar melantik 2 Perdana Menteri yang pada hemat ramai hanyalah satu gerak catur politik, sebaliknya dilihat dari perspektif berbeza oleh fellow kanan Majlis Profesor Negara, Datuk Dr. Jennery Amir.
Jeneri berpendapat, selain pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi, pelantikan Ketua WIB GPS Datuk Seri Fadilah Yusof melakar sejarah tersendiri dalam mengukuhkan hubungan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam pembentukan Malaysia. Anwar katanya dalam tempoh singkat berjaya membuat perkembangan baik dalam aspek melibatkan Perjanjian Melaya 1963, sesuatu yang gagal direalisasikan pemimpin terdahulu. Beliau tunjuk komitmen paling jelas dalam soal MA63 ini. Ada yang telah selesai, ada dalam perbincangan dan ini sangat bagus. Malah dalam belanjawan 2024, peruntukan besar bagi Sarawak dan Sabah selain peruntukan interim. Ini untuk kurangkan kesenjangan pembangunan, bukan sahaja antara bandar dan non bandar dan dua wilayah ini malah dengan Semenanjung. Anwar betul-betul tekad mahu rapatkan jurang itu termasuk jurang politik, infrastruktur, pendidikan sosial dan ekonomi serta budaya ke arah integrasi yang lebih mantap bagi memungkinkan nilai madani itu dapat direalisasikan, katanya. Menurut Jeneri, madani bukanlah sekadar satu slogan kosong yang dilaungkan Anwar. Sebaliknya, benar-benar diterjemahkan dalam pentadbirannya, malah terbukti dalam tempoh singkat berjaya menghapuskan persepsi negatif rakyat Sabah dan Sarawak yang selama ini sering berasa terpinggir dan dinaktirikan oleh kerajaan persekutuan. Kata beliau, saya percaya Datuk Seri Fadilah Yusof dilantik juga untuk memberi penumpuan menjadi pemuda cara kepada penyelesaian hal-hal berkaitan Sabah, Sarawak kerana dalam dan dengan pengalaman berada dalam dan luar kerajaan, pasti Datuk Seri Anwar Ibrahim tahu perlunya ada orang tempatan menguruskannya, kata beliau. Ramalan Nujum kata Madani cuma bertahan 3-4 bulan, tak menjadi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Bye-bye.